Okey, saya dah mula record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, tahniah kepada yang dah pun bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk sesi seterusnya. Sebenarnya tadi saya ada tengok asalnya nak bagi soalan kuis ataupun jawab-jawab soalan aja, just perbincangan saja. Tapi memandangkan kelas yang lepas kita ada sangkut masalah teknikal. Jadi hari ini saya akan ulang balik sedikit berkenaan aplikasi elektrolisis dalam industri dan juga kita akan tamatkan dengan tajuk sel kimia. Dan insya-Allah untuk kelas yang seterusnya nanti tu kita akan fokus kepada untuk jawab soalan. Kalau awak perasan, kita pun dah masuk sampai tajuk 6. Kalau ikutkan agak laju jugalah. Itu pun sebab kita banyak buat yang teori-teori je, dah amali-amali semua tak ada. Jadi lepas ni mungkin saya akan slow sikit yang bahagian teori ni sebab kita di bulan Jun, bulan 6, elektrokimia bab 6. So kita ada 3 topik je lagi nanti akan datang. Jadi saya akan gunakanlah modul yang saya letak dekat Pondok Jaga tu untuk kita bincang soalan. Boleh ya? Okay, jadi yang mana nanti pesan pada yang mana belum ambil lagi tu, tolong ambil segera. Okey. Untuk aplikasi elektrolisis dalam industri, jadi saya memang mengharapkan pelajar-pelajar yang tak sempat mengikuti secara live kelas kita yang lepas untuk tengok balik apa yang kita bincang sebenarnya. Sebab bila kita terlepas, lepas tu kita hadir kelas yang di depannya tu, kita tidak boleh expect, kita tak boleh anggap yang kita akan boleh faham dengan 100%. Sebab pelajar-pelajar yang menyertai kelas daripada awal sampai akhir pun kadang-kadang ada benda yang tak faham. Jadi kalau kita terlepas, jadi tolonglah tengok balik, ulang kaji balik apa-apa yang kita terlepas. Okey nah. So untuk aplikasi elektrolisis dalam industri, dia ada 4 sahaja. Jadi hak ni yang kena ingat nah. 4 sahaja aplikasinya iaitu pengekstrakan logam, penulinan logam, penyaduran logam dan pengolahan air sisa. Jadi saya akan ulang balik lah. Okey, ada yang baru masuk. Saya kena pergi admit dulu. Okey, ramai hari ni. Alhamdulillah, ramai yang masuk hari ni. Okey, jadi kita akan tengok satu-satu untuk faham satu-satu apa itu pengekstrakan logam dan sebagainya ni dan juga bagaimana ia berfungsi menggunakan elektrolisis. Okey nah. Pengekstrakan logam ni sebenarnya dia lebih kepada nak mengekstrak. Mengekstrak ni apa maksud? Nak menghasilkan. Okey. Nak menghasilkan logam. Kita nak keluarkan logam daripada sebatian dia. Okay, kita nak keluarkan logam daripada sebatian. Sebab apa? Di dalam alam semula jadi, kebanyakan logam-logam ini dijumpai dalam bentuk sebatian. Kecuali logam yang paling mahal. Logam apa yang paling mahal? Siapa tahu? Siapa nak bagi jawapan? Respon sikitlah sebagai tanda bersama ada pelajar bersama saya ni. Dalam banyak-banyak logam, logam apa yang paling mahal? Entah. Kalau kita, yang kita duk guna buat perhiasan lah. Maksudnya hak tu lah yang paling mahal. Yang duk buat perhiasan, buat rantai, buat gelang, buat cincin. Mas cikgu, mas. Mas. Itu yang paling mahal. Kenapa? Sebab di alam semula jadi pun, kalau kita nak lombong emas, dia terus akan dapat emas terus. Dia tak ada sebatian-sebatian macam tu. Jadi, kalau kita jumpa tu memang memang beruntung lah. Okey. Tapi kalau logam lain, dia wujud dalam bentuk sebatian. Jadi nak dapatkan tu perlu banyak proses dan selalunya dia tak mahal lah. Dia maksudnya dia tak cantik, tak berkilat macam tu. Kalau tengok pun macam hodoh je. Okay? Jadi untuk nak dapatkan logam ni daripada sebatian, salah satu caranya adalah kita guna elektrolisis. Boleh nah? Kalau tengok gambar rajah kat sini, saya pun tengok sebelum ni. Ni sebenarnya bukan kaedah elektrolisis nah. Kalau kita tengok hak ni gambar rajah ni, ini adalah relau sebenarnya. Nama alat ni adalah relau. Okey. Ini bukan elektrolisis. Yang ini bukan elektrolisis. Okey nah, bukan elektrolisis. Okey. Yang ini dia guna secara pemanasan sahaja. Contoh kalau yang ni, kalau saya ada biji besi, contoh hak ni, kalau saya ada
bijih besi. Pernah dengar tak? Ataupun awak pernah dengar sebelum ni kalau perlombongan bijih timah. Pernah dengar tak? Pernah cikgu, pernah. Bijih timah. Dalam tajuk sejarah pun ada kawasan-kawasan perlombongan bijih timah. Kalau yang jenis-jenis bijih macam ni, selalunya mereka akan dipanaskan bersama karbon. Bersama karbon. Jadi dia guna kaedah ni. Tapi ini bukan elektrolisis. Pengekstrakan logam juga. Tapi bukan elektrolisis. Boleh nak? Ada logam yang kita akan guna elektrolisis. Contohnya logam aluminium, kita ada logam magnesium, kalsium, kalium, natrium. Ni semua ni hak ada contoh dekat tulisan ni. Hak ni kita pakai kaedah elektrolisis. Yang ni kita pakai kaedah elektrolisis. Okay, nah? Hak dalam gambar rajah ni bukan. Ni bukan sel elektrolisis. Bagi mereka yang pernah hadir kelas kita, kalau tengok sel elektrolisis, dia bukan bentuk macam ni rajah dia. Bukan macam ni. Sel elektrolisis mesti ada elektrod, mesti ada katod, anod, bateri semua. Yang tu ada yang tu. Yang ni mana ada elektrod. Yang ni tak ada bateri, tak ada larutan sebagainya. So yang ni bukan. Ini pengekstrakan logam juga, cuma bukan elektrolisis. Okey. Jadi kita tengok yang kedua nah. Penulinan logam. Apa beza? Tadi pengekstrakan logam. Maksudnya kita ada logam yang dalam bentuk sebatian ataupun kita panggil istilahnya bijih, kita nak ekstrak keluar. Kita nak keluarkan logam tu daripada sebatian dia, daripada sebatian. Okey. Itu pengekstrakan. Yang kedua penulinan. Penulinan ni sebenarnya logam tu sudah ada, tetapi logam tu adalah logam yang tak tulen. Logam yang tidak tulen. Okey. Apa maksud logam tak tulen tu? Maksudnya logam tu dia sudah bercampur dengan ada benda asing lain. Contohnya logam tu dah dapat logam, tapi logam tu bercampur dengan batu, melekat dengan pasir, ada kayu, ada macam-macam lah benda asing. Jadi untuk nak dapatkan logam yang tulen, kita gunakan elektrolisis. Sebab bila logam ni dia duduk melekat dengan benda-benda tu, jadi kita nak keluarkan dia tak boleh, susah lah. Ada masalah lah, susah. Jadi kita gunakan kaedah elektrolisis. Cuma di dalam penulinan logam ni, sebenarnya sama juga dengan pengekstrakan logam tadi tu, penulinan, silap. Yang pengekstrakan logam pun, kita kena ingat satu nota, saya letak dekat skrin baru kat sini. New slide. Delete. Kalau kita nak kumpul, tempat yang kita nak kumpul logam, sama ada, tak kira lah, logam tu logam yang diekstrak ke, logam tu yang dalam proses penulinan ke, kita nak kumpul logam, kita kena letak logam yang nak dikumpul tu adalah di bahagian katod. Boleh. Tu yang kena ingat. Boleh tak? Logam yang nak dikumpul ataupun nak ditulinkan tu mesti diletak bahagian katod. Nak cakap tu? Okey? Tak apa, tak apa. Okey. Tak ada apa. Okey, ya. Okey, yang kedua adalah kita ada satu lagi. Yang satu lagi punya istilah adalah anod. Istilah satu lagi adalah anod. Untuk anod ni, kita akan letak logam, malah black juga. Kita akan letak logam yang tak tulen. Kita akan letak logam yang tak tulen dekat sana. Sebab apa? Logam yang tak tulen nanti, kita pernah belajar sebelum ni, di anod, apabila kita gunakan logam sebagai anod, proses yang berlaku adalah pengayonan logam tersebut.
Jadi bila pengayonan logam tersebut berlaku, dia akan masuk dalam larutan. Okey, pengayonan logam berlaku, dia akan masuk dalam larutan. Okey. Dan dalam larutan ni dia akan bergerak pergi ke katot. Dan bila ke katot dia akan berlaku nyah cas. Dan bila berlaku nyah cas, maka terhasillah logam yang nak dikumpul tadi dekat katot. Asalnya duduk dekat anod, mengayon, masuk dalam larutan, dari larutan dia bergerak ke katot, di katot dia berlaku nyah cas, dan bila nyah cas terkumpullah logam tersebut di katot. Dapatlah logam tulen ataupun logam yang kita nak ekstrak tadi. Itu dia punya flow. Okey. Seterusnya, okey, proses yang ketiga, kita ada penyaduran logam. Oh, silap tadi. Patut bincang hak ni dulu baru tunjuk slide yang tambahan tu. Okey, penyaduran logam ni macam mana? Penyaduran logam ni kita cuma nak sadur. Istilah sadur tu kita boleh kata kita nak salut, okey, nak balut, okey, satu logam yang tak cantik dengan suatu logam lain yang lebih cantik. Macam tu. Kita nak salut, nak balut ataupun kalau cat tu tak boleh lah. Cat tu lain. Cat tu lain tak sama. Okey, kalau cat tu kita tak payah guna elektrolisis. Okey. Ada orang nak masuk Sakna. Okey, kejap ada bunyi signal. Ada orang nak masuk. Ya. Muhammad sendiri. Muhammad sendiri ni siapa? Nama yang masuk? Entahlah. Okey lah tu masuk juga kan. Tak apalah, masuk juga. Okey. Tapi nanti masa kehadiran tu list balik lah nama lah, Muhammad sendiri. Okey, so dalam penyaduran logam, kita akan salut, kita akan balut, tetapi caranya lebih saintifik, lebih canggih lah. Kita akan gunakan proses elektrolisis. Jadi sama macam tadi, logam yang kita nak sadur, kalau soalan nak tanya pun, dia akan tanya, logam yang kita nak sadur, logam yang akan disadur, yang kita nak sadur, yang kita nak salut dengan logam cantik tu, sadur. Okay? Kita kena letak dia di sebelah katot. Okay. Maksudnya keyword dia, rumusannya adalah tempat yang kita nak kumpul, nak dapat hak tulen ke, nak dapat hak ekstrak ke, kita nak dapat hasil penyaduran ke, kita kena letak di sebelah katot. Boleh nah? Dan di sebelah anod dekat sini kita akan letak logam penyadur. Logam penyadur tu logam apa? Logam hak kita nak guna sikit aja. Kita cuma nak dapatkan lapisan dia sikit aja, menyadur pada logam yang nak disadur tadi. Contohnya kita ada satu sudu besi. Cantik tak sudu besi? Tak cantik. Besi biasa saja, okey, dia tak cantik. Jadi kita nak bagi dia ada warna perang-perang gitu. Warna yang berkilat gitu. Maka kita boleh sadurkan sudu besi. Dengan menggunakan logam kuprum. Logam kuprum kan duduk dalam wayar elektrik tu, kan dia warna perang. Mana pernah wayar elektrik tu berkarat? Dia berkilat aja. Kalau kita buat wire ring ke, nak potong wayar, nak buat apa sambung-sambung ke, kan nampak dawai kuprum tu berkilat cantik je. Jadi kalau kita nak sadurkan sudu besi dengan kuprum, sudu besi ni kita kena letak di sebelah katot dan kuprum ni kita kena letak di sebelah anod. Jadi proses yang berlaku macam yang saya sebut tadilah. Kuprum ni logam yang duduk dekat anod akan mengalami proses pengayonan masuk dalam larutan. Ayon tersebut pergi ke katot. Dan bila sampai ke katot, dia akan nyah cas. Dan bila dah nyah cas, dia akan terkumpul sebagai logam tu kat sana. Jadi dalam kes yang ni, nanti kuprum ni akan masuk dalam larutan, pergi ke katot dan dia akan nyah cas membentuk satu lapisan pada bahagian luar sudu besi. Maka nampak cantiklah sudu besi itu daripada besi biasa saja.
So nampak lapisan warna perak yang berkilat lah. Okey, macam tu. Itu kalau kita nak sadurkan dengan kuprum. Boleh sadurkan dengan argentum. Argentum tu apa? Logam perak. Okey. Walaupun dekat sini, dekat dalam nota ni kata proses penyaduran logam emas, platinum disadur pada logam lain. Memanglah nampak macam mudah je. Tapi ada ke orang yang nak korbankan cincin emas dia untuk nak disadurkan pada sudu besi? Kuk sanggup lah. Kalau sanggup, buat je lah. Platinum ni apa? Emas putih. Ada ke orang sanggup? Rasanya tak sanggup kot. Okay? Nak korbankan cincin emas semata-mata nak sadurkan sudu besi ke, kunci besi ke, selalunya taklah. Selalu kalau kita di peringkat sekolah pun kita tak pakai benda-benda ni. Kita pakai kuprum sahaja. Kuprum ni taklah mahal sangat. Okey? Okey nah. Tapi kalau kita perlu laksanakan amali ni dalam kelas, mungkin saya akan minta pelajar lah untuk bawa emas masing-masing daripada rumah. Ambil lah kat mana-mana untuk buat eksperimen untuk sadurkan pada paku besi ke apa ke. Okey, kalau ada lah. Tapi setakat ni kita tak buat ah. Okey? Boleh nah. Jadi konsep dia kat situ itu yang perlu difahami. Tempat yang kita nak kumpul, okey? Tempat yang kita nak kumpul logam, okey, termasuklah tadi nah pengekstrakan, penulinan dan juga penyaduran tu, tempat kita nak kumpul mesti letak dekat katot. Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat ni lain sikit. Dia tak sama. Okey. Aplikasi elektrolisis dalam kehidupan seharian. Pengolahan air sisa dengan menggunakan elektropenggumpalan. Apa maksud elektropenggumpalan? Penggumpalan ni kalau istilah orang putih coagulation. Coagulation ni kalau dalam sains banyak kita dengar tentang coagulation of latex. Penggumpalan latex. Latex tu apa? Susu getah. Susu getah bila keluar daripada pokok getah dalam bentuk cecair. Bila dia sudah jadi keras, kita panggil dia menggumpal. Menggumpal tu maksudnya jadi macam tu lah. Jadi seketul. Jadi berkumpul seketul macam tu. Jadi untuk air sisa, apa maksud air sisa? Bukan air sirap. Air sirap bukan sisa lagi. Kita boleh minum. Air sisa ni air-air yang kita nak buang. Terutamanya daripada kilang-kilang lah. Sebab dalam air buangan dia tu ada macam-macam benda asing. Kalau masuk terus dalam sungai, dalam longkang, dia akan menyebabkan pencemaran yang agak teruk lah. Jadi sepatutnya kilang memang membuat memproses dululah pengolahan air sisa ni sepatutnya. Tapi ada je pun kilang yang tak ikut peraturan. Sebab tu kalau buat karangan untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar, menguatkuasakan undang-undang dan sebagainya. Tu yang kita duk cerita tu. Okey? Jadi sepatutnya kilang mengolah dulu air sisa ni. Dengan cara macam mana? Teknologi yang digunakan dipanggil elektropenggumpalan. Elektropenggumpalan. Okey? Dia ada dua dekat sini. Bila sebut elektro, okey? Bila sebut elektro, dia ada proses yang pertama, kita akan gunakan elektrolisis. Ni wajib lah. Okey, sebab memang kita duk belajar tajuk elektrolisis lagi sekarang ni. Dan yang kedua adalah penggumpalan. Penggumpalan. So ada dua proses di sini. Proses elektrolisis satu dan proses penggumpalan satu. Okey, kejap macam ada orang nak masuk. Oh, bukan. So kita ada saja-saja tengok nak. Akif Syukri, Tania, ada Darwish Ukay, siapa ni ya? Fatin Nabila, Muhammad Akmal Haikal kot, Nur Fitrah, okay, dan Nur Zalika. Okey. Tahniah kepada yang mengikuti kita ni. Okey, sambil-sambil saya sebut nama tu dah terakam, okey, sebagai bukti jugalah kehadiran. Okey. Elektropenggumpalan mengaplikasikan, ada pun kat sini. Ada pun dia tulis kat sini. Mengaplikasikan dua proses. Yang pertama elektrolisis, ni yang saya dah tulis kat atas, dan yang kedua penggumpalan. Mari kita tengok apakah yang dikatakan elektrolisis. Okey. Juga sama macam yang sebelum-sebelum ni, okey, apabila kita gunakan anod sebagai logam, anod sebagai logam, ni sekali lagi dia kata mengayon.
Okey, dalam slide saya tadi tu saya dah bagi tahu dah. Jika anod menggunakan logam, maka pengayonan logam tu berlaku. Ni sekali lagi, dia tulis juga kat sini. Di anod, logam aluminium mengayon untuk menghasilkan ion aluminium bercas positif. Tu elektrolisis lah ni. Ada mengayon, ada nyah cas. So, ini adalah proses elektrolisis. Di katod, ion hidrogen dinyah cas. Okey, tadi pun kita dah tulis. Bila pergi ke katod, proses nyah cas berlaku. So, ingatlah, di katod, nyah cas. Di anod, jika guna logam, dia berlaku pengayonan. Jika guna logam. Sebab apa? Jika anod, dia bukan guna logam. Dia guna karbon. Okey, lain. Kalau guna karbon, dia tak berlaku pengayonan. Dia berlaku nyah cas juga. Tetapi nyah cas anion. Hak ni, katod nyah cas cation. Okey. Okay, kita pergi balik kat sini. Okey. Dekat katod, hidrogen ion dinyah cas membentuk gas hidrogen. Gelembung gas hidrogen terbebas dari katod dan naik ke permukaan air. Hak ni tak apalah, hak ni proses dia. Memang kalau hidrogen terbebas, naik macam gelembung gas lah. Kalau oksigen pun gelembung gas juga, cuma kita tak tahu gelembung tu gelembung apa pada pemerhatian aja. Okay, so kita tengok lagi. Okay, proses penggumpalan ni macam mana? Bila ion aluminium, tadi kan, dekat hak tadi tu, dekat anod tadi tu, logam aluminium mengayon, ion aluminium masuk dalam larutan, okey, dan bergabung dengan bahan-bahan pencemar tadi tu. Dia akan bergabung. Bergabung inilah yang kita panggil gumpalan. Boleh nampak ion aluminium yang mengayon dekat anod tadi tu masuk dalam larutan yang ada air sisa tadi tu, bergabung dengan sisa-sisa yang tidak dikehendaki dalam air itu, maka gumpalan. Cuma saya nak minta pelajar-pelajar familiar biasakan dengan istilah ni. Gumpalan itu dipanggil flock. Flock. Itu aja. Ejaan tu nah FLOK. FLOK, flock. Ya, kat sini pun ada tulis juga ni. Flock yang terapung dan ada juga flock yang tenggelam. Kenapa terapung? Sebab ketumpatan dia rendah. Kenapa tenggelam? Sebab ketumpatan dia tinggi. Itu aja. Cuma nak bagi ingat istilah gumpalan ni bukan getah lah. Walaupun tadi saya sebut kalau gumpalan ni merujuk kepada proses gumpalan getah. Ni bukan getah. Ini namanya flock. Okey, namanya flock. Okey, flock yang terperangkap dalam gelembung gas hidrogen terlepas dari katod dibawa naik ke permukaan air, yang lain tenggelam pada dasar. Ada isyarat orang nak masuk. Ya, Akmal Rizal. Okey, selamat datang kepada Akmal Rizal. Okey, jadi flock sebahagiannya ada terapung, ada sebahagiannya tenggelam. Jadi macam mana nak bersihkan? Dah memang terapung, ambil tapis lah. Kan? Yang duduk kat bawah memang mendak. Okey, alihkan air larutan yang dah ni keluar. So tinggallah mendakkan ni, hak ni dilupuskan cara lain lah. Jangan buang dalam sungai lah. Okey. Okey. Tu dapatlah vlognya. InsyaAllah. Boleh ha? Okey, ada sikit lagi. Mungkin hari ni tak adalah sampai betul-betul sampai jam 11 sebab selepas habis apa yang saya nak sampaikan hari ni, yang last ni iaitu sel kimia. Okey, saya cuma nak tugaskan pelajar-pelajar untuk jawab dalam modul sahaja. Okey, ada lagi tak yang bersama saya pada pagi ni, yang tengah live sekarang ni, yang tak ambil modul dekat sekolah? Ada tak siapa-siapa lagi? Zalika, Nasrin dah ambil belum? Belum. Belum juga lagi. Okey, Ambil dah, berdoa ambil lah. Ambil dah. Ambil dah. Mana okeylah. dia kan Okey, alhamdulillah. Dekat duduk kat aku, Hang bagi hari tu. Oh, Mak Long yang tak ambil tu. Tu bo. Maklum. Ah. Tak apa. Janji ambil, Jangan alhamdulillah. Okey. Okey. So,
bila jawab dekat modul tu, insya-Allah lah dia 2 dalam 1. Latihan dan juga nota kat situ. Okey. So yang lelaki-lelaki ni, Akmal Rizal semua ni ambil tak lagi? Aku mana? Dah cikgu, dah. Ambil Dah, awal. alhamdulillah. Okey. Saya pun dah 2-3 hari tak pergi ke sekolah, tak check siapa lagi yang belum ambil. Okey, so kita sambung seterusnya nah, sel kimia. Okey, untuk sel kimia ni dia ringkas. Nama pun sel kimia ringkas. Konsep dia adalah dia terbalik daripada elektrolisis. Kalau dalam elektrolisis kita guna bateri, kita ambil elektrik untuk buat proses. Sekarang ni kita nak menghasilkan tenaga elektrik tu. Jadi kalau dalam sains sebelum-sebelum ni, kalau ada orang buat pameran ke, sains menengah rendah ke, kalau bentuk sel kimia ni dia suka buat ni. Dia ambil 1 biji buah lemon, okey. Dia akan cucuk 2 logam berlainan, logam A, logam B, lepas tu dia sambung dekat mentol. Konon-kononnya, ni mentol dan mentol tu menyala. Lepas tu dia pun keluarkan persoalan. Kenapa mentol boleh menyala apabila 2 logam, ni logam A, ini logam B, dicucuk pada buah lemon, dan kenapa mentol boleh menyala. Ini adalah sebenarnya basic kepada sel kimia. Maksudnya sebenarnya kalau kat rumah, kalau setakat nak hidupkan mentol hak biasa-biasa, bukan mentol lah, dia sebenarnya LED ni. Hak orang buat dalam projek KH. Okay? Awak boleh buat juga tu supaya hidup ni. Ataupun ambil LED daripada lampu raya tu. Lampu raya yang kelip-kelip tu. Okay? Ambil dia punya, cabut dia punya sebiji LED tu. Okay, sambung pada buah lemon ni, boleh sebenarnya. Tapi dengan syarat lemon ni ada jus lah. Kita golek-golek dia dulu supaya dia dah jadi lembik. Maksudnya dalam buah lemon tu dia punya dalam tu dah hancur dah. Airnya, jusnya tu boleh bergerak. Baru jadi. Sebab ada juga orang buat pameran. Cucuk logam macam ni buka dekat buah lemon, buah limau. Mentol tak menyala. Sebab apa? Buah limau tu dia tak golek-golek dulu. Maksudnya jusnya tu tak boleh bergerak kat dalam tu. Jadi konsep dia kat sini sama je dengan sel kimia ringkas biasa. Cuma dalam sel kimia ringkas ni kita tak adalah guna jus limau. Dia gunakan bahan kimia lain lah. Macam-macam boleh pakai. Kuprum 2 sulfat boleh, asid sulfurik boleh, asid hidroklorik boleh. Mana-mana larutan boleh kita gunakan. Dan untuk larutan ni kita ada belajar istilah tempoh hari. Kita panggil dia adalah elektrolit. Kita panggil dia elektrolit. Jadi kita kena ada 2 logam, wajib 2 logam dan berbeza. Logam yang digunakan tu mesti logam yang berbeza. Okey. Kalau elektrolisis tempoh hari, kita boleh guna logam, kita boleh guna bukan logam pun boleh pakai, iaitu karbon. Tetapi untuk sel kimia, beza dia mesti logam dan logam tu berbeza. Maksudnya kalau kat sini pakai magnesium, dekat sana pakai magnesium. Tak boleh. Sebab logam, 2 logam dah. Tapi 2 logam tu sama. Tak boleh. Tak jadi. Dia takkan keluar tenaga elektrik. Dia mesti letak logam yang berlainan. Okay? Dicelup, direndam, dimasukkan ke dalam suatu elektrolit, disambung dengan wayar. So insya-Allah akan keluar elektrik. Tapi elektrik yang terhasil tu tak adalah banyak. Kalau kita nak on TV, nak hidupkan TV, tak adalah boleh pakai elektrik ni. Elektrik ni kecil je. Hanya untuk membuktikan boleh menghasilkan elektrik sahaja. Tu je. Okay? Kalau nak hidupkan mentol lampu tu, boleh lah. Mentol lampu torchlight ke apa ke. Macam tu boleh. Okay? Kalau yang besar-besar, tak boleh lah. Nak guna untuk bateri sebagai apa, mesin rumput ke apa, nak celup dalam, tak boleh. Yang tu kena pakai elektrik yang lebih tinggi lah. Okay? Boleh? Jadi dalam sel kimia ni, konsep dia senang. Kalau soalan tanya, mesti 2 logam berbeza, ada larutan iaitu elektrolit, dan kita sambunglah. Nak pakai voltmeter boleh, nak pakai mentol pun boleh. Ini sebenarnya hanya untuk mengesahkan ada elektrik mengalir. Mentol menyala. Voltmeter ada bacaan. Itu ajalah. Voltmeter ni lebih tepat lah. Sebab dia boleh baca besar ke kecil arus elektrik yang terhasil.
voltan elektrik yang terhasil. Silaplah, bukan arus. Arus kita pakai ammeter. Jadi voltmeter ni boleh tahu berapa volt yang terhasil elektrik daripada sel tu. Okey. Dan sikit lagi. Okey. Siri ni kena hafal. Tempoh hari dalam video kita yang lepas-lepas, okey, ada dah saya suruh hafal kedudukan ion. Ni slide yang ni. Saya dah suruh hafal kedudukan ion yang ni. Okey. Bagi mereka yang dah hafal, alhamdulillah. Yang ni semakin mudah dinyahcas apabila semakin menuruni ke bawah ni. Ni pilihan-pilihan. Ada dah hari tu dah terang panjang lebar. Kalau dah hafal ni, jadi awak akan lebih mudah kalau baru nak hafal yang kita jumpa hari ni. Sebab dia punya kedudukan tu lebih kurang sama sahaja. Cuma sekarang ni anak panah diletak ke atas, kita kata keelektropositifan meningkat. Itu aja. Tempoh hari kita buat anak panah ke bawah, kecenderungan untuk nyahcas. Yang ini anak panah ke atas, keelektropositifan itu meningkat. Apa maksud keelektropositifan meningkat? Yang ni semakin ke atas, dia lawan kepada nyahcas hari itulah. Makin mudah mengayon. Dalam bahasa lain, lagi mudah nak jadi ion. Tempoh hari kalau semakin ke bawah, dia lebih cenderung untuk nyahcas. Maksudnya lebih cenderung untuk tidak jadi ion. Kalau yang ke atas, lebih mudah nak jadi ion. Maksudnya kalau tindak balas pun, yang atas ni lebih cenderung bertindak balas. Yang bawah kurang bertindak balas. Ataupun kalau saya letak lagi dua yang ada, lagi satu ada kat bawah ni, yang duduk paling bawah sekali sebenarnya ada aurum. AU ni adalah aurum. Aurum ni apa? Emas. Aurum ni apa? Emas. Okay. Cuba kita tengok. Ini besi. Ferrous. Okay. Besi. Okay. Satu lagi. Saya ambil hak ni. Zinc ke apa. Entah. Tak apa. Hak ni atas ni. Hak ni saya letih. Kalau ikut kita punya keelektropositifan, juga kita panggil aktif lah, reaktif lah. Emas macam saya cakap tadi, masa kita bincang perekstrakan tadi, kalau duduk dalam alam semula jadi, emas ni dia ada sebatian ke dia wujud sendiri-sendiri? Kalau kita nak lombong emas, tadi ada saya bagi tahu. Sorang-sorang je, hak lain pergi mana dah? Kau tinggal dah? Ya. Ada. Ada. Okay. Jadi emas ni kalau ikutkan kita lombong, dia tidak bergabung dengan orang. Kalau lombong terus dapat dia. Tu maksudnya dia adalah sukar mengayon. Maksudnya dia tidak cenderung untuk nak jadi ion untuk bertindak balas. Itu emas. Tapi kalau besi kan dia mudah berkarat. Kan? Dia mudah berkarat. Maksudnya dia mudah nak bertindak balas berbanding emas. Okey. Kalau kita ada logam hak lagi atas, hak ni lah kalau kita ada peluang nanti kita boleh buat tunjuk dia punya demo. Kalau kalium ni, natrium ni, okey, sangat reaktif. Kalau besi, kita celup dalam air, ambil masa sehari ke 2 hari ke, bolehlah nampak karat dia tu macam baru terbentuk. Tetapi kalau logam hak duduk lagi atas ni, kalium, natrium ni, masuk je dalam air, terus akan bertindak balas. Dan kalau kalium ni, siap keluar api lagi. Macam tak percaya. Masuk dalam air, terbakar, nyala api lagi. Sebab apa? Sebab dia sangat elektropositif, sangat reaktif, sangat mudah mengayon. Macam tu nak cakapnya, yang ke atas tu. Jadi kalau kita nak buang cas yang ion-ion yang duduk atas ni, agak susah lah. Hak duduk bawah, ya senang. Senang dia nak nyahcas. Sampai kat aurum ni, memang wujud dengan keadaan tak jadi ion pun. Memang aurum terus saja. Macam tu. Jadi,
Bila ada susunan ni juga, bila awak hafal susunan ni juga, akan membantu satu perkara. Okey, perkara apa itu? Andai kata dia bagi 2 logam, soalan bagi kepada awak 2 logam, okey, dia bagi contoh sel elektrolisis, ada logam A, ada logam B. Okey. Okey, dia pun sambung dengan voltmeter. Okey. Okey, logam A, logam B. Okey, ni A lah. Okey, dia pun akan tanya, antara A dengan B, yang mana akan jadi terminal negatif atau terminal positif? Kalau kita tengok hak kat sini tadi kan, hak sel asal tadi, magnesium jadi terminal negatif, kupram jadi terminal positif. Macam mana kita nak tahu magnesium tu negatif, kupram tu positif? Jadi hak ni pun sama. Macam mana kita nak tahu antara A dan B ni, yang mana akan jadi terminal negatif, yang mana akan jadi positif? Dia tak boleh suka-suka. Kalau dalam sel elektrolisis tak apa, dia ada bateri, simbol bateri, panjang pendek. Hak bersambung dengan si pendek ni adalah negatif. Yang sambung dengan panjang ni adalah positif. Tak apalah, boleh tengok dekat simbol bateri. Tapi kalau sel kimia, macam mana? Tak ada jawapan lah. Sebab tak belajar lagi. Okay, jadi saya pun bagi tahu mana-mana logam yang duduk lebih atas, yang ini lebih cenderung untuk jadi terminal negatif. Yang duduk lebih bawah cenderung untuk jadi terminal positif. Jadi sebab tu kalau kita tengok balik sel tadi, sel kimia tadi, magnesium dengan kupram. Cuba tengok dekat CD ni. Magnesium duduk atas, kupram duduk bawah. Sebab itulah nampak magnesium duduk lebih atas dari kupram. Maka kupram jadi positif, magnesium jadi negatif. Boleh? Yang duduk lebih atas antara 2 logam tu akan jadi negatif, yang duduk lebih bawah akan jadi positif. Okey? Kalau saya ada contohnya soalan, kalau saya nak pasangkan ada 2 logam iaitu zinc, saya nak pasangkan, nak buat sel kimia pakai zinc dan juga plumbum. Okey. Logam mana yang akan duduk terminal negatif, logam mana terminal positif? Yang negatif yang mana? Zinc ke plumbum? Cuba tengok kat sini, antara zinc dengan plumbum, mana duduk atas, mana duduk bawah? Plumbum negatif. Plumbum negatif. Siapa yang duduk lebih atas antara plumbum dan zinc? Plumbum positif yo. Salah, plumbum negatif. Ini plumbum. Ini zinc. Siapa duduk lebih atas? Zinc ke? Plumbum positif. Zinc yang negatif. Sebab apa? Zinc duduk lebih bawah, zinc duduk lebih atas dari plumbum. Tapi, tadi kita dah ada magnesium tadi negatif. Sekarang ni zinc negatif. Sekarang ni kita cuba combinekan dua tu pula. Kalau kita cuba lawankan magnesium dan juga zinc. Siapa yang akan jadi negatif pula kalau magnesium dengan zinc? Cuba tengok. Siapa duduk atas? Magnesium duduk atas. Magnesium tetap jadi negatif. Zinc duduk bawah magnesium. Sekarang zinc sudah jadi positif. Boleh nah? Tadi masa zinc dipasangkan dengan plumbum, zinc negatif sebab dia duduk lebih atas. Tapi kalau dia dipasangkan dengan magnesium, zinc sudah jadi positif sebab dia duduk lebih bawah. Magnesium pula, walaupun sekarang dia negatif, dipasangkan dengan zinc, tadi dipasangkan dengan apa? Dengan kupram pun dia masih lagi negatif. Tapi kalau saya pasangkan magnesium, saya pasangkan dia dengan kalsium, katakanlah. Magnesium dengan kalsium. Cuba tengok dekat sini. Magnesium dengan kalsium. Siapa duduk lebih atas? Kalsium duduk atas. Kalsium duduk atas. Maka kalsium yang akan jadi negatif, magnesium akan jadi positif. Boleh. Ni kena ingatlah.
Antara benda yang mungkin mudah untuk dijawab dalam soalan peperiksaan nanti kalau ingat. Okey. Ni dia punya explanation lah. Okey. Apa yang berlaku pada magnesium? Magnesium sebab dia elektropositif, dia akan lepaskan elektron. Ni dia lepaskan elektron. Elektron bergerak kepada elektrod kuprum. Satu lagi saya lupa. Perbezaan antara sel kimia dengan sel elektrolisis. Kalau dalam sel elektrolisis, okey, mana tempat saya tulis positif negatif tadi? Mana? Ni negatif positif tadi. Kalau dalam sel elektrolisis yang bersambung dengan terminal negatif ni, yang pendek tu kita panggil katot. Okey. Yang panjang ni, yang sambung dengan terminal positif ni adalah anod. Tempoh hari pun saya ada bagi tahu macam mana nak hafal pendek katot, pendek katot. Macam tu. Dia tak sama dengan sel kimia lah, sebab sel kimia dia tak ada bateri. Jadi anod dengan katodnya tu kita rujuk kepada terminal dia. Cuma dia terbalik. Kalau tadi positif adalah anod, dalam sel kimia positif adalah katot. Terbalik. Ni nak kena ingat ni. Risau juga saya ni bila benda-benda terbalik ni. Okey. Anod pula dah. Okey. Yang di sebelah positif ni adalah negatif ni adalah anod. Jadi bila di sebelah terminal negatif ni anod, maka di bahagian anod proses yang berlaku adalah pengayonan. Ingat tadi nota catatan kita, jika anod ni adalah logam, magnesium ni logam, maka proses yang berlaku pengayonan. Di katot sentiasa berlaku nyah cas. Yang ni sentiasa berlaku nyah cas. Nyah cas apa? Cation. Sebab tu kalau kita tengok dekat bahagian katot ni, jadi makin tebal. Nampak makin besar. Kenapa? Cation nyah cas akan jadi logam menempel di sekeliling katot. Anod pula jadi semakin kecil, nampak macam terhakis. Kenapa? Sebab dia berlaku pengayonan. Jadi bila berlaku pengayonan, dia jadi hilang, masuk dalam larutan. Ada nota kita tadi. Okey. Berlaku pengayonan, masuk dalam larutan. Berlaku pengayonan, masuk dalam larutan. Sebab tu dia jadi semakin nipis di bahagian anod. Okey, jadi semakin nipis. Okey. Seterusnya, ni terminal negatif, dia ada explain. Okey. Magnesium melepaskan elektron dan dia jadi ion masuk dalam larutan. Okey. Elektron dia lepaskan untuk mengalir masuk dalam dawai ni. Tu yang jadi ada elektrik tu. Sebab ada elektron yang mengalir. Elektron bergerak, so adalah elektrik. Daripada magnesium, tadi magnesium, dia dah mengion, jadi ion magnesium duduk dalam larutan. Masuk dalam larutan. Daripada logam, dia jadi ion, masuk dalam larutan. Okey? Ni explanationnya lah. Elektron yang terbebas mengalir melalui litar, bergerak ke kuprum, bertindak sebagai terminal. Bila bergerak, berlaku elektron yang bergerak, ini ada elektrik mengalir. Okey? Bila sampai dekat kuprum, dekat kuprum tadi proses apa? Nyah cas. Tadi saya ada sebutkan, sebab positif pada sel kimia adalah katot, nyah cas. Siapa yang nyah cas? Sebab tengok kat sini nah. Ion kuprum 2, okey, dia akan ambil elektron tersebut, elektron dari magnesium diterima oleh ion kuprum 2 dan akhirnya dia membentuk pepejal kuprum. Asalnya ion, sekarang sudah jadi pepejal kuprum. Ion ada cas, ni ion kuprum asalnya ada cas, sekarang sudah jadi pepejal kuprum. Dah tak ada cas lagi dah. So inilah yang dipanggil nyah cas. Okay. Tapi paling korang awak ingatlah ion kuprum jadi pepejal kuprum. Masa pengekstrakan tadi pun sama. Daripada ion nak jadi pepejal.
penulinan pun sama. Dari ion dia jadi pepejal tu juga. Okey. Okey, seterusnya adalah tamat. Okey. Dan saya haraplah kalau ada yang belum faham dan sebagainya, boleh tengok balik slide ni. Okey, seterusnya saya nak share. Kejap nah. Saya nak share sedikit contoh modul yang saya nak tinggalkan sebagai tugasan lah untuk anak-anak pelajar jawab. Modul bab 6. Okay, kejap. Okey, bab 6. Okey, saya share balik. Dah buka modul bab 6. Okey, nampak tak yang saya share? Yang saya baru share? Bukan PowerPoint dah. Nampak. Alhamdulillah. Okey. Yang ni dah jawab rasanya ini. Ada antara dah jawab ni bersama beberapa orang yang ada gitu. Okey. So yang saya nak awak mula jawab untuk tugasan hari ni, walaupun kelas kita sampai pukul 11, kita stop 10.30 lebih kurang. Nak suruh jawab yang ni lah. Bermula muka surat 6 di dalam modul bab 6. Okey, hak kita bincang tadi tu. Logam seperti kalium, aluminium diekstrak dari bijinya, garamnya secara proses apa? Elektrolisis. Proses elektrolisis iaitu pengekstrakan logam secara elektrolisis. Boleh nah? Kat sini ni. Ni nanti ni. Elektrolisis. Logam yang tidak tulen dijadikan apa tadi kita kata? Logam tak tulen jadi anod. Logam tulen dijadikan katod. Kenapa logam tulen jadi katod? Sebab logam tulen tu kita nak kumpul. Logam yang nak kumpul, katod. Okey. Dalam proses penyaduran, logam disadur supaya kelihatan lebih cantik dan tahan kakisan. Tadi kan kita kata sadur dengan sadur dengan kupram tu nampak berkilat. Okey. Nak sadur dengan emas lagilah cantik, tapi tak ada orang yang nak menyumbangkan emas masing-masing. Okey. Pengolahan air sisa ada dua proses tadi. Proses apa? Proses elektrolisis dan penggumpalan. Banyak saya lah pula yang bagi jawapan ni. Okey, jadi saya stop kat situ je. Hak lain-lain tu, okey, sampai habis modul ni, sampai hak sel kimia, okey. Hak sel kimia ni pun 1-2 soalan tu saja. Hak lain tu adalah nota, boleh baca. Okey. Jadi hak nombor 8 ni kalau tak sempat pun tak ada masalah hari ni. Yang saya nak awak siapkan yang di muka surat 6 dan juga muka surat 7 ini dalam modul. Dan kalau dah siap, tolonglah snap tunjuk kat saya. Okey. Ada nak tanya? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita akan stop di sini. Bagi mereka yang belum ada modul, pergi ambil. Yang dah ada modul, jawab yang tu paling kurang, tunjuk kat saya. Lepas ni kita akan bincang hak latihan hak bawah tu lah. Kan saya ada cakap tadi. Mana dah tadi? Kan saya ada cakap tadi, untuk next class ni, kita akan banyak bincang hak latihan. Ni antara latihan yang kita akan tengok nantilah. Jadi kalau antara ciri-ciri pelajar yang nak berjaya, sebelum kita bincang ni, dia dah cuba jawab dululah. Lebih kurang sikit-sikit. Okey? Mana tadi yang nombor 7 tadi? Ni. Akif mana Akif? Okey, saya nak stop sharing. Okey. Ya Allah. Jadi saya nak stop sharing dan juga nak stop recording. Andai kata, ni awak